Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu Norzia Helmi binti Syahrai akan ajar kelas 1 UTM dan 1 UPM. Okey, jadi hari ini kita akan belajar sains. Okey, kita akan masuk bab 1. Okey, mari kita tengok apa yang ada di bab 1. Alright. Okey, apa yang ada di bab 1? Kita tengok di muka surat 2, bab 1 tajuk dia adalah pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey, jadi untuk bab 1 ini kita masuk 1.1 muka surat 4. Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Okey, kita tengok dekat apa maksud sains. Okey, maksud sains kita tengok dekat muka surat 4 ada di bahagian bawah sekali, perenggan yang bawah sekali. Okey, nampak sains yang warna merah? Okey, nampak sains warna merah ni? Okey, ini adalah maksud sains. Okey, sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Okey, kalau kita belajar sains, apa yang kita tahu mesti ada eksperimen. Jadi berdasarkan maksud sains jadi kita perlu ada eksperimen. Dan eksperimen itu melibatkan fenomena alam semula jadi. Okey, kita tengok contoh fenomena alam semula jadi. Okey, awak tengok gambar ada apa ni? Okey, yang pertama ada kilat. Kemudian ada embun. Kemudian ada matahari terbit dan ada juga pelangi. Pelangi ada berapa color? 7 color, 7 warna ya. Okey, jadi di muka surat 5. Kenapa kita perlu belajar sains? Apa pentingnya sains dalam kehidupan seharian? Okey, jadi sains ni dia menyumbang kepada bidang kejuruteraan. Seperti pembinaan bangunan. Bangunan yang tinggi-tinggi itu sebenarnya bila kita belajar sains, kita boleh jadi engineer, arkitek, kita boleh bina bangunan tinggi. Okey, kemudian penciptaan satelit. Okey, bila ada satelit, kita boleh berkomunikasi dengan lebih cepat. Kalau dulu, kalau kita tengok cerita Harry Potter tu kan, dia pakai burung hantu kan. Jadi dengan adanya satelit, dia akan lebih cepat. Jadi kita pakai phone pun kita guna satelit sebenarnya. Okey, kemudian meningkatkan hasil tanaman. Dulu kita belum ada lagi kaedah hidroponik. Tapi sekarang sebenarnya hidroponik ni dah ada daripada 10 tahun lepas ke 20 tahun lepas dah ada hidroponik. Tapi dia apa kegunaan hidroponik adalah meningkatkan hasil tanaman. Jadi tanaman hidroponik ni, bagusnya tanaman hidroponik ni dia tidak menggunakan tanah yang banyak. Alright. Kemudian vaksin. Ini yang berlaku sekarang. Kita tengah mencari vaksin untuk COVID-19. Okey, jadi vaksin ini diperlukan dalam bidang perubatan untuk membantu mengawal penyakit berjangkit. Jadi macam kita sekarang lah. Jadi bila ada vaksin, kematian akan berkurangan. Alright, kita tengok pula di muka surat berapa ni? 6. Okey, 6 bidang sains. Ada 6 bidang sains. Okey, jadi sains bidang sains ni terdiri daripada 6. Ada fizik, ada biologi, ada kimia, ada geologi, astronomi, meteorologi. Okey, kita tengok fizik. Apa bidang fizik? Apa kajian terhadap fiziknya? Okey, kajian tentang tenaga, dia berkaitan dengan jirim. Tenaga dan kesannya. Kalau awak belajar tenaga nanti akan adalah awak belajar tenaga. Itu maksudnya dalam bidang fizik. Okey, dari segi biologi, bio maksudnya hidup, logi kajian. Jadi kajian benda hidup. Kajian benda hidup, benda-benda yang hidup termasuklah haiwan, tumbuhan dan manusia. Okey, zoologi, contoh dia zoologi. Zoo maksudnya apa? Apa yang ada dekat zoo? Haiwan kan? Jadi haiwan
kajian terhadap haiwan. Microbiology, micro itu bermaksud kecil, kan? Benda kecil. Microbiology maksudnya belajar tentang mengkaji tentang mikro. Kuman-kuman, virus. Fisiologi dan botani. Botani, tani maksudnya tumbuh-tumbuhan. Jadi belajar tentang tumbuhan. Bidang yang ketiga adalah kimia. Berlaku kajian tentang tindak balas yang berlaku ke atas jirim. Kemudian kalau cerita penyiasatan forensik itu melibatkan bidang kimia. Geologi. Geologi ni kajian tentang batuan, tanah. Geo ni pun maksud dia geografi kan. Geografi maksudnya tanah. Belajar tentang ilmu tanah. Astronomi mengkaji tentang planet. Astronomi. Astro mengkaji tentang planet, bintang, objek-objek lain dalam alam semesta. So, contoh dia adalah astrofizik. Terakhir sekali, bidang sains terakhir sekali adalah meteorologi, kajian tentang perubahan iklim dan cuaca.